Okey. Okey. Tadi aku nak sambung cerita. Okay, ni cerita tahun 2005. Ada seorang hamba Allah ni. Dia ni bekerja sebagai pegawai perhutanan. Dan dia bagi statement yang dia boleh bercakap dengan pokok dan pokok bercakap dengan dia balik. Dahsyat, babe. Dia boleh bagi statement macam tu selama. Tu, bila reporter tu tanya dia tau, macam mana dia boleh dapat benda tu, dia boleh bercakap dengan pokok. Dia kata cara dia berinteraksi dengan pokok tu bukan luaran tetapi di dalam hati. Macam itu. So dia kata dia terkesan dengan satu cerita Rasulullah memberi salam kepada pokok kurma. Okey. Alright. Okay, ada cerita tu lah. And then dia pun buat benda tu, dia amalkan. Pasal dia ni hari-hari duduk jaga hutan, jaga pokok. Jadi dia amalkan, dia cakap dengan pokok, Assalamualaikum pokok, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekali bila dia selalu amalkan, satu hari tu dia kata, dia betul-betul dengar suara daripada pokok tu. Tapi dalam hati dia cakap. Okey. Macam itu. Lepas tu, dia kata soalan pertama dia tanya kat pokok. Lepas jawab pokok tu jawab salam dia tanya kat pokok tu. Pokok, kau tak boring ke duduk kat sini je tak bergerak-gerak? Dan kau nak tahu jawapan pokok tu apa? Pokok tu cakap dengan dia, aku memang tak bergerak sampailah masa aku akan mati. Walaupun aku tak bergerak, tapi aku sentiasa bertasbih ingat kepada Tuhan pencipta aku. Dia cakap macam itu. Dia kata pokok tu cakap dengan dia macam tu. Gila, weh. Kalau boleh cari balik artikel tu tahun 2005, aku ingat lagi. Pasal aku ingat tu, pasal tahun tu tahun aku keluar AF. Jadi cerita tu aku ingat sampai sekarang. Yelah. Aduh, itulah cerita dia. Sebenarnya tak mustahil lah, Mawi, sebenarnya. Tak mustahil. Kalau memang tak ada mustahil. Okay. Cuma kadang-kadang kalau kita nak cerita dengan orang tu, takut boleh timbul fitnah. Betul. Akan memang akan jadi fitnah. Sebab bagi benda yang tak mustahil. faham, yang tak tahu, yang tak faham, yang tak mendalami, dia akan jadi fitnah. Betul lah. Yes. Sebab dia macam ni lah, contoh aku cerita kat orang aku cakap, kau tahu tak anjing tu berzikir? Kalau orang tak faham, dia akan cakap aku gila, Mawi. Kau ni bodoh ke cakap anjing berzikir kat Allah? Sebab orang tu tak tahu. Patut orang tahulah anjing tu hina. Kau ni Nas, kau jangan pandai-pandai cakap yang tu. Anjing tu hina, takkan orang tak tahu. Itu kata boleh timbulkan fitnah. Tapi kalau orang tu tahu benda-benda yang binatang semua, even babi pun berzikir kat Allah, ingat Allah, tak ada masalah. Takut je lah kan. Betul. Sebab kita dah biasa kita daripada kecil dah memang dimomokkan dengan cerita babi ni haram, babi ni kotor apa semua, tak boleh makan, tak boleh pegang, anjing ni pun haram, tak boleh pegang apa semua. Jadi bila kita daripada kecil dah dijolok, disuapkan dengan ilmu-ilmu macam tu. Jadi kita pun duk fikir sampai sekarang duk fikir macam anjing ni kotor, tak boleh pegang, haram, apa ni kan, khinzir apa semua kan, tak pegang apa semua kan. Cuma kalau kita tengok dari sudut penciptaan, Tuhan ciptakan semua makhluk yang ada ke atas muka bumi ni. Kalau kita lihat daripada situ, asal penciptaan, kita balik pada dia. Betul lah. Semua bersebab. Kenapa Tuhan jadikan anjing, kenapa Tuhan jadikan khinzir, ni semua bersebab. Betul. Memang kan, untuk siapa? Untuk siapa untuk dia jadikan semua? Untuk kita ambil tiba juga. Dia tak jadikan khinzir ke binatang-binatang tu untuk pokok, tak. Yes. Kejadian dia tak diansesi untuk kita sebenarnya. Yes. Semua. Sebab kita je yang boleh berfikir. Betul lah. Ni, Tripdis masuk. Suruh dia buat lagu pasal pokok berzikir lah. Tripdis. Assalamualaikum, Mak. Tripdis. Ini orang power ni, Dek. Woi, segan kita lah. Tripdis dia berzikir pakai CD. Joki. DJ. Jujurnya pokok, tajuk lagu. Tu Ian.
Ni kita ambil benda lain sikit lah. Kalau kita tahu sikit pasal sirah, cerita pasal Nabi Daud kan. Nabi Daud dulu, dia ni Allah jadikan dia seorang manusia yang suara dia tu tak pernah ada manusia suara sesedap dia. Ini dalam tafsir Ibn Kathir. Memang dalam riwayat mengatakan tak ada suara manusia sesedap suara dia. Sampai jin pun boleh mati kebeluran bila dengar Nabi Daud baca kitab Zabur masa tu. Oh. Jin boleh mati pasal dengar suara dia. Burung boleh mati dengan suara dia. Walaupun burung tu datang semata-mata untuk dengar Nabi Daud cerita. Punya sedap sampai mati? Sampai mati. Kebuluran. Ini cerita betul tau. Tapi kalau kita... Kalau aku cerita macam ni, orang yang tak tahu, orang kata gila lah dia ni. Ada. Tapi benda tak mustahil. So masa setiap pagi kalau ikut tafsir ni, bila Nabi Daud baca kitab dan berzikir waktu tu, batu-batu, gunung ganang, air sungai sendiri akan stop untuk berzikir bersama dengan Nabi Daud. Kau nampak tak? Ni cerita dia. Serius. Ini memang subhanallah lah. Ini memang sampai saat macam mana besi tu boleh lembutkan diri besi tu semata-mata kerana Nabi Allah Daud ni. Punyalah. So just imagine waktu zaman Nabi Daud, waktu berperang zaman Nabi Daud tu, dia punya baju-baju besi ni dalam keadaan kita nak berperang dengan musuh, baju besi dia sekali berzikir. Ini kadang-kadang kita tak nampak. Benda gaib kan. Tapi kalau orang kata gila-gila ni. Yelah. Kita ni Nas, manusia ni akal dia tak boleh capai. Dia tak boleh dia ada had. Dia ada had dia. Kita punya pandangan pun ada had. Dia ada orang panggil lapisan lah, ataupun hijab. Kita boleh tengok takat ni je. Kita boleh dengar takat ni je. Nah, betul tak? Kita boleh merasa takat tu je. Kita boleh berfikir takat tu. Dia semua-semuanya bersebab lah. Sebab manusia ni kalau Tuhan buka semua, tak boleh hidup manusia. Betul lah. Kalau dibuka kalau dibuka panggil hijab benteng tu lah kan. Kalau dibuka benda tu, kalau kita manusia boleh nampak segala yang ada ni dekat dunia ni, kita boleh hidup. Memang Allah tahu dah takat mana manusia ni nak jalan kehidupan dia kan. Betul tak? Ada satu cerita kalau kau ada dengar, punya banyaknya makhluk Allah kat dunia ni, kan, punya banyak dia ni, kau bayangkan kalau kita baling jarum kecil tu, jarum jahit daripada langit, daripada atas, kalau lepaskan jarum, nescaya jarum tu tak akan jatuh ke tanah. Dia akan jatuh ke atas makhluk. Punya banyak makhluk tu. Dia akan jatuh ke atas makhluk macam itu. Faham? Bila kau cakap macam ni, tadi kita baca, first kita buka dengan surah Isra ayat 44 tu. Allah kata langit tujuh. Satu kita ambil sikit, langit tujuh berzikir pada Allah, ingat Allah apa semua. Kita ni tak ada manusia yang pernah lepas langit pertama tau. Bulan tu, apa yang kita nampak dengan mata ni, itu tak sampai langit pertama bro. Tak sampai langit pertama. Tu tak sampai kan? Tak sampai tu. Tak sampai. Kau bayangkan 7 langit berzikir kat dia. Ingat dia tasbih dengan Allah kan. Datang manusia, dia ada bijak sana dia sendiri. Kan? Tu jarum. Lepas. Okey. Aku makan biskut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu. Itulah cerita dia. Baik Nas. Rezeki. Allah. Ini kalau nampak ni pun Nas. Ni siapa buat ni Nas, biskut ni? Memanglah manusia buat kan, dia ada kilang. Kilang Cina ni. Tapi ada cok halal lah, So yang buat ni. Tapi idea orang yang buat biskut ni, siapa bagi? Sampai tercipta ni biskut ni. Punyalah Tuhan ni sayang kat kita, cipta biskut ni untuk aku makan. Bila kau cakap pasal makanan masuk mulut kau kan, aku ada terbaca satu tafsir ni tau. Dia cerita pasal setiap beras, even beras tu, beras ni
Tumbuhan Ini cerita pasal tumbuhan berzikir Dia buat Walaupun dia dah jadi untuk makanan kita beras. Kita dah masak. Kita nak makan. Beras tu masih berzikir untuk tuan dia ni. Yang nak makan dia ni, yang mana dia tahu dia punya hayat dekat situ untuk tuan dia. So kau just bayangkan kalau kita makan makanan yang tengah berzikir untuk kita, tapi kita tak mulakan dengan bismillah. Sedangkan makanan yang nak masuk dalam badan kau tu ingat Allah. Tapi kau sendiri dapat rezeki kau tak ingat Allah. Allahu Akbar. Kau pilih aku ke apa ni? Bukan. Tadi kau dah baca tu. Dah baca Okay. Kau dah baca, kau tak ingat. Alung masuk Alung. Assalamualaikum. Banyak kali dah bagi salam tu. Waalaikumsalam, Long. Waalaikumsalam. Alung cara kita hari ni. Long, hari ni kita sembang pasal betul ke tumbuh-tumbuhan berzikir? Betul ke tumbuh-tumbuhan bertasbih, Long? Hari ni kita cerita. Long? Tanya, Long. Hmm.